illallah, Muhammadun Rasulullah, alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. And in your deepest need and in your deepest grief, call on him in humility. Place your trust in the one to whom creation turns. You'll find redemption and find peace. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. Be a blazing fire of truth, be a soothing balm of peace. With the light of your sincerity, break the clouds of tyranny. Let your faith be like a blessed tree, give your shade to all who seek. May your roots run true and deep, take your strength from Al-Habib. Ya Nabi salam alayk, Ya Rasul salam alayk, Ya Habib salam alayk, salawatullah alayk. I know that certainty will bring tranquility, contentment with Allah's decree. Give thanks for all that comes, be patient and know that someday you will return to him. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. Hold fast to the company of the folk of certainty, through their gaze and through your love for them. May you be as one of them, as gentle as the whispering breeze, spread solace to the world weary. Let your heart and soul be mirror clear, give life and love to Al-Habib. Ya Nabi salam alayk, Ya Rasul salam alayk, Ya Habib salam alayk, salawatullah alayk. And stand before Allah like nothing else exists, and worship him like you are seeing. Be with all creation in all your deeds and words, as though you have no self to please. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. When you master all of this, forget not your neediness. Were it not for Allah's grace, none of this can be achieved. So be humble as the lowly earth that all creatures walk upon. Be the slave of the most merciful. Take your light from Al-Habib. Shine your mercy like the sun, send your light across the earth. Let your kindness flow like rivers, quench the thirst of all who come. And let mountains strong your spirit be, but your heart melt out of love for him. Take the road that leads to him. May you be
وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. And in your deepest need and in your deepest grief, call on him in humility. Place your trust in the one to whom creation turns. You'll find redemption and find peace. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. Be a blazing fire of truth, be a soothing balm of peace. With the light of your sincerity, break the clouds of tyranny. Let your faith be like a blessed tree, give your shade to all who seek. May your roots run true and deep, take your strength from Al-Habib. Ya Nabi salam alayk, Ya Rasul salam alayk, Ya Habib salam alayk, salawatullah alayk. I know that certainty will bring tranquility, contentment with Allah's decree. Give thanks for all that comes, be patient and know that someday you will return to him. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. Hold fast to the company of the folk of certainty, through their gaze and through your love for them. May you be as one of them, be as gentle as the whispering breeze, spread solace to the world weary. Let your heart and soul be mirror clear, give life and love to Al-Habib. Ya Nabi salam alayk, Ya Rasul salam alayk, Ya Habib salam alayk, salawatullah alayk. And stand before Allah like nothing else exists, and worship him like you are seeing. Be with all creation in all your deeds and words, as though you have no self to please. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. When you master all of this, forget not your neediness. Were it not for Allah's grace, none of this can be achieved. So be humble as the lowly earth, that all creatures
upon. Be the slave of the most merciful. Take your light from us, shine your mercy like the sun. Send your light across the earth. Let your kindness flow like rivers. Quench the thirst of all who come. And let mountains strong your spirit be. But your heart melt out of love for him. Take the road that leads to him. May you be with Al-Habib. Salam alayka, ya Rasul. Salam alayka, ya Habib. Salam alayka, ya Habib. Sallallahu alayhi ya Nabi. Salam alayka, ya Rasul. Salam alayka, ya Habib. Salam alayka, ya Habib. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. And in your deepest need and in your deepest grief, call on him in humility. Place your trust in the one to whom creation turns. You'll find redemption and find peace. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. Be a blazing fire of truth, be a soothing balm of peace. With the light of your sincerity, break the clouds of tyranny. Let your faith be like a blessed tree. Give your shade. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah sebelum kita mulakan majlis pada pagi ini, eloklah kita buka dahulu majlis ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi kita dapat bersama-sama berkumpul sekali lagi di dalam majlis ilmu pada pagi ini secara alamaya. InsyaAllah pada pagi ini kita akan pelajari kitab Hadis 40 Imam An-Nawawi yang akan dipimpin oleh Maulana Muhammad Abdullah Muhammad Amir. Kepada penonton yang berada di FB Live Pusat Islam, boleh sharekan link kepada sahabat-sahabat. Okey, insyaAllah. Okey Syekh, boleh mula sekarang. Tafadhal, masykur.
hadis yang ke-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para hadirin hadirat, al-musyarikin wal musyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Taala kerana pada pagi ini kita berpeluang untuk menyertai majlis ilmu walaupun secara atas talian, untuk kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. 40 hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sambung hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 kan? Betul kan? Sebab sebelum ni akhir hadis yang ke-6 seingat saya. Hadis yang ke-6. Sekarang kita sambung hadis yang ke-7. Okey, baik. Kita sambung hadis yang ke-7, iaitu nasihat adalah tiang agama. Nasihat adalah tiang agama. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa bi sanadina al-muttasil ila al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ila wa bi sanadihi al-muttasil aidan ila sahib al-kitab qala an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat, iaitu inginkan kebaikan kepada pihak yang dinasihati. Kami berkata, bagi siapa wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi Allah dan bagi kitabnya dan bagi rasulnya dan bagi pemimpin-pemimpin muslimin serta orang-orang awam mereka. Hadis riwayat Muslim. Imam Muslim rahimahullah telah meriwayatkan hadis ini. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullah alaih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ni, hadis yang ke-7 ni, iaitu yang disebutkan tajuknya nasihat adalah tiang agama. Hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelum memeluk Islam beragama Nasrani. Iaitu beliau ini berasal daripada Syam. Beliau berasal daripada Syam. Kemudian selepas tu beliau telah datang memeluk Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam tahun 9 Hijrah. Dan beliaulah sahabat yang mula-mula membawa cahaya ataupun yang mula-mula memasang pelita cahaya di dalam Masjid Nabawi. Masya Allah, ini di antara jasa besar seorang sahabat Nabi SAW. Sayyidina Tamim ad-Dari, Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu.
Beliau meninggal dunia tahun 40 Hijrah dan meninggal dunia waktu itu di Palestin, di kawasan yang bernama Al-Khalil, dan dikebumikan di sana. Jadi kubur beliau di Palestin. Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dan beliau ini meriwayatkan daripada Nabi SAW. Beliau meriwayatkan daripada Nabi SAW 18 hadis daripada Nabi SAW. Sayyidina Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Jadi beliau meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, agama itu adalah nasihat. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, dalam bahasa Arab, nasihat tidak semestinya memberi makna nasihat dalam bahasa Melayu. Kerana nasihat dalam hadis ni ialah sebenarnya kalau diterjemahkan dengan nasihat yang dipahami dalam bahasa Melayu, maka kita agak sukar untuk nak memahami hadis ni. Apa yang dimaksudkan dengan nasihat? Kerana bila kita pergi ke depan lagi, ditanya nasihat tu kepada siapa, maka akan datang nasihat itu kepada Allah, kitabnya, Rasulnya. Jadi nasihat dalam bahasa Melayu ialah memberi makna, kalau makna kita memberikan tunjuk ajar, nasihat kepada seseorang. Allah, kitabullah, Al-Quran dan Rasulullah SAW, mereka ini tidak berhajat kepada nasihat. Semua tak perlukan kepada nasihat kita. Jadi nasihat yang dimaksudkan dalam hadis ni, apa maksud dia nasihat? Kerana itu, antara makna nasihat dalam bahasa Arab ialah biasa disebutkan iradatul khair lil mansuhi lahu. Inginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Ini yang macam diterjemahkan di sini. Tetapi juga ada juga makna nasihat ialah menjaga kepentingan, ataupun juga ada makna nasihat mengambil berat tentang satu perkara. Dulu masa saya belajar hadis ni, ada juga para ulama yang menterjemahkan hadis ni dengan menunaikan tanggungjawab. Menunaikan tanggungjawab. Atau juga boleh juga diterjemahkan dengan an-nasihah, memberi makna menjalankan komitmen. Samalah makna dengan menunaikan tanggungjawab. Secara peribadinya, saya lebih suka hadis ni diterjemahkan dengan agama itu ialah menjalankan tanggungjawab ataupun menunaikan tanggungjawab. Atau ada juga terjemahan yang memberi nasihat itu memberi makna tulus setia. Tulus setia. Pun boleh juga. Pun boleh juga terjemah begitu. Sebab ada makna nasihat, iaitu memberi makna nusnah makna dia an-nushu lahu. Iaitu memberi makna seorang yang betul-betul macam dia orang kata setia pada satu orang. Jadi kalau kita pergi pada konteks hadis ni, adalah sesuai juga diterjemahkan nasihat di sini ialah dengan terjemahan dia iaitu menjalankan tanggungjawab. Menjalankan tanggungjawab ataupun menunaikan tanggungjawab. Kalau kita terjemahkan komitmen macam ialah bahasa moden sikitlah, bolehlah. Menunaikan komitmen atau menjalankan komitmen. Kalau kita terjemah dengan menunaikan tanggungjawab, maka boleh kena. Semua. Sebab apa? Kerana bila ditanya agama itu adalah nasihat, kalau kita terjemahkan iaitu dengan menunaikan tanggungjawab, maka dia boleh kena dengan selepas tu. Maka kami bertanya, kami ni siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Wahai Rasulullah, kepada siapa? Maksudnya kalau kita kata menjalankan tanggungjawab itu kepada siapa? Jalankan tanggungjawab. Maka baginda SAW bersabda, menjalankan tanggungjawab itu, menunaikan tanggungjawab itu kepada Allah, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, dan pemimpin muslimin serta orang-orang awam mereka. Maka di sini dalam konteks hadis ni, kalau kita terjemah dengan nasihat, dengan menunaikan tanggungjawab ataupun menunaikan komitmen, maka adalah kena dengan konteks hadis ni. Tapi kalau kita terjemah dengan nasihat tu memberi nasihat, memang tak kena. Kerana apa?
kerana dia tak kena dengan nasihat kepada Allah. Allah Ta'ala tak perlukan nasihat. Al-Quran tak perlukan nasihat. Rasulullah SAW tak perlukan nasihat. Bahkan mereka lah menasihati kita. Jadi di sini iaitu boleh juga terjemah agama itu ialah menunaikan tanggungjawab, menjalankan tanggungjawab. Maka kerana itu bila sahabat tanya, kepada siapa wahai Rasulullah? Kepada siapa kami nak jalankan tanggungjawab kami? Agama tu ialah menunaikan tanggungjawab. Setia, tulus setia, jalankan komitmen. Kepada siapa? Maka Nabi SAW bersabda, pertama kepada Allah. Pertama ialah kepada Allah Ta'ala. Kepada Allah Ta'ala, apa tanggungjawab kita pada Allah Ta'ala? Pertama beriman kepada Allah SWT. Allah Maha Esa, tiada sekutu baginya, dia bersifat dengan segala kesempurnaan dan dia Maha Suci daripada segala kekurangan. Dan juga menunaikan perintahnya, meninggalkan larangannya. Itu tanggungjawab kita pada Allah Ta'ala. Dan seterusnya kepada kitabullah, Al-Quran. Al-Quran, apa tanggungjawab kita kepada Al-Quran? Tanggungjawab kita kepada Al-Quran ialah kita beriman dengannya, bahawa dia diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tanggungjawab kita pada Al-Quran ialah membacanya. Pertama beriman, kemudian yang kedua iaitu membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul. Dan yang ketiga ialah berusaha memahami kandungannya. Yang keempat, merenungi kandungannya. Yang kelima, juga antara tanggungjawab Al-Quran, iaitu kita beramal. Bahkan ini tanggungjawab yang paling besar, kita beramal dengan kandungan Al-Quran. Dan juga tanggungjawab Al-Quran ialah kita menyebarkan Al-Quran. Mentablirkan, tablir maksudnya menyebarkan. Kan antara sifat Nabi SAW iaitu tablir, menebarkan. Maka kita juga bertanggungjawab untuk menyebarkan Al-Quran. Jadi di antara tanggungjawab kita dengan Al-Quran iaitu ialah apa dia? Beriman dengannya, kemudian membacanya, memahaminya dan juga merenunginya, kemudian beramal dengannya dan juga kita menyebarkan. Dan lebih dari itu lagi ialah Alhamdulillah. Dan lebih dari itu lagi ialah kita menghafal Al-Quran. Ini juga sebenarnya termasuk dalam tanggungjawab terhadap Al-Quran. Cuma tanggungjawab menghafal Al-Quran ini ialah para ulama sebutkan sebagai fardu kifayah. Hafal Al-Quran ini ialah para ulama sebutkan dalam kitab-kitab ialah merupakan fardu kifayah. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah agama itu nasihat menjalankan tanggungjawab ialah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Iaitu beriman bahawa Rasulullah itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama beriman. Beriman bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah khatamun nabiyyin. Khatamur rusul. Baginda ialah penutup sekalian rasul. Kemudian apa lagi? Mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam, beriman dengannya, memuliakan baginda, mengasihi baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga beramal dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi suruh buat, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, tinggalkan. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga macam tadi juga iaitu kita juga bertanggungjawab menyebarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain. Tanggungjawab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini antara tanggungjawab kita dengan baginda. Dalam Al-Quran ada sebutkan sebahagian tanggungjawab yang utama. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Allah berfirman, orang-orang yang beriman dengan Nabi SAW wa'azzaruh dan memuliakan baginda, mengagungkan baginda, wa nasaruh, membela agama Rasulullah SAW, bela agama Nabi. Maksudnya agar Rasulullah SAW punya agama ni kita kena bela, kena tegakkan, bela. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan ikuti Al-Quran yang diturunkan bersama baginda SAW. Maksudnya ajaran baginda tu kita ikut, yang disampaikan penjelasan oleh baginda SAW akan terhadap Al-Quran dan juga sunnah baginda SAW. Jadi Allah beritahu, apa dia Allah kata,
ulaika humul muflihun, mereka lah orang yang berjaya. Jadi kalau kita nak berjaya, maka kita kena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia first kali kena beriman dulu dengan baginda. Beriman dulu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas tu mengasihi baginda, mencintai baginda dan beramal dengan apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam tunjukkan, dan kemudian menyebarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dan tanggungjawab kepada baginda juga ialah banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada baginda ialah tuntutan cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila kita cinta kepada baginda, maka dituntut kepada kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kata kena banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya pada hari Jumaat. Al-Hafidh As-Sakhawi rahimahullahu taala ada karang kitab khas pasal selawat. Al-Qaulul Badi' fi salati 'ala Nabi al-Habib al-Syafi'. Dalam tu ada beliau nukilkan pendapat ramai para ulama bahawa bila dikatakan bahawa berselawat pada baginda sallallahu alaihi wasallam paling kurang berapa banyak kita nak kata akan kita disuruh untuk memperbanyakkan selawat. Tapi berapakah kadar yang dikatakan paling kurang bagi banyak itu? Maknanya kalau kata banyak, sekurang-kurang banyak berapa? Beliau sebutkan dalam tu iaitu sekurang-kurang banyak ialah 300. Maknanya setiap hari kita dituntut untuk berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 300 selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak pendek boleh, nak panjang maka adalah lebih afdal. Banyakkan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi pada hari Jumaat. Hari yang paling dituntut untuk banyakkan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu hari Jumaat. Kerana banyak riwayat yang datang tentangnya. Jadi pada hari Jumaat, hari ini hari Jumaat, banyakkan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kebetulan hari Jumaat. Dan juga lepas asar dituntut untuk banyak berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya 80 kali. Selepas daripada solat asar. Baik. Dan seterusnya apa dia? Menunaikan tanggungjawab pada Allah, kitabullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian kepada pemimpin-pemimpin muslimin. Pemimpin-pemimpin muslimin. Tunaikan tanggungjawab pada pemimpin-pemimpin muslimin. Pemimpin muslimin maksudnya ketua orang Islam lah. Ketua-ketua orang Islam. Dalam konteks kita sekarang, ketua orang Islam ni siapa? Maknanya raja lah. Raja Agung. Kalau macam kita, Raja Agung lah. Satu lagi raja-raja negeri, Sultan. Ataupun yang di Pertuan Besar. Kalau Negeri Sembilan, yang di Pertuan Besar. Negeri Sembilan. Ataupun raja-raja negeri-negeri. Setiap negeri ada raja-raja. Termasuk juga pemimpin kaum muslimin. Maksudnya, kalau kita tengok macam Menteri Besar, YB, kan, yang berhormat, yang amat berhormat, mereka tu semua pemimpin, ketua pada orang Islam. Jadi kita kena tunaikan tanggungjawab pada mereka. Apa makna tunaikan tanggungjawab pada mereka? Ialah kalau mereka suruh satu perkara yang mana baik dan juga tak bercanggah dengan Al-Quran dan Hadis, tak bercanggah dengan agama, maka kita dituntut untuk mengikuti perintah mereka. Tapi kalau mereka suruh satu perkara yang mana bercanggah dengan Quran Hadis, maknanya benda itu memang melanggar Al-Quran Hadis, melanggar perintah Nabi SAW, agama, mana waktu tu tak boleh ikut. Kerana dalam hadis ada sebutkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh taat kepada mana-mana makhluk dalam memaksiati Allah Taala. Jadi maknanya ikut pada mereka pada perkara yang boleh ikut, pada perkara yang tak melanggar agama, lagi-lagi pada perkara kebaikan kena ikut, tapi kalau yang salah maka tak boleh ikut. Kalau mereka melakukan kesalahan, jadi ini menjalankan tanggungjawab pada mereka. Termasuk menjalankan tanggungjawab pada mereka ialah kalau mereka ada melakukan kesalahan, maka menasihati mereka dengan cara yang betul. Menasihati mereka dengan cara yang baik. Nasihat kepada mereka. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau sebut bahawa mafhumnya, beliau kata bahawa kalau kamu menasihati seorang secara terang-terangan, sebenarnya kamu hancurkan dia. Tapi kalau kamu menasihatinya secara senyap-senyap, sirran, secara senyap-senyap, sebenarnya kamu membinanya. Kamu membina orang itu, maknanya kamu bantu dia untuk jadi baik. Kalau kamu menasihati dia terang-terangan, maka sebenarnya kamu hina dia, malukan dia. Tapi kalau kamu menasihati dia senyap-senyap,
kamu membina dia. Maknanya kamu bantu dia untuk menjadi berubah lebih baik. Dan ini lebih penting lagi kalau pada orang besar. Orang besar ni manusia biasa. Kalau mereka salah, kalau kata kita tegur depan-depan, malukan dia, maka lebih payah untuk mereka terima. Tapi kalau kita tegur senyap, maka mungkin lebih mudah untuk diterima. Kerana itu kalau kita baca, zaman berzaman para ulama besar-besar, mereka hidup dalam zaman pemimpin-pemimpin. Yang mana pemimpin tersebut sebagai manusia biasa, kadang mereka ada melakukan kebaikan, tapi ada juga mereka lakukan perkara yang bertentangan dengan agama. Maka apa yang dilihat ialah para ulama sejak zaman dulu, termasuk Imam Nawawi. Adalah kisah dia. Imam Nawawi rahmatullahi alaihi ada kisah tentang ini. Iaitu apa? Mereka tulis surat, sampaikan kepada raja atau pembesar. Tegur. Bukan hanya diam, tegur. Tapi dengan cara yang hikmah. Jadi bermakna tanggungjawab pada pemimpin orang Islam ialah apa yang mereka suruh buat, tapi kalau salah, tak boleh ikut. Bertentangan dengan agama, bercanggah dengan agama, melanggar perintah Al-Quran dan hadis itu tak boleh ikut. Dan juga kalau mereka salah, menasihati mereka. Dengan cara yang betul. Dengan cara yang hikmah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dekat kan kita baca lillahi wali kitabi wali rasuli wali a'immatil muslimin. A'immatil muslimin di sini diterjemahkan dengan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Okey, satu kita faham yang makna jelas pemimpin ialah makna dia ketua lah. A'immah di sini memberi makna ketua. Ketua macam saya sebutkan tadi, raja, sultan, menteri, YB, maka itu semua ketua. Tapi ada juga para ulama yang menyebutkan ketua di sini ialah juga memberi makna ialah para ulama muslimin. Para ulama muslimin. Makna para ulama di kalangan orang Islam. Kerana apa? Para ulama ini mereka ialah pewaris para nabi. Dan mereka ini juga ialah sebenarnya pemimpin. Pemimpin maksudnya orang yang mana memimpin umat ini ke arah agama. Jadi satu kita tu pemimpin ketua. Sebenarnya para ulama juga boleh dimasukkan dalam hadis. Iaitu apa dia? Menjalankan tanggungjawab terhadap pemimpin umat Islam iaitu para ulama. Maknanya para ulama ni secara umum dia bukanlah mempunyai jawatan macam ketua-ketua yang lain-lain ni. Tetapi sebenarnya mereka juga memimpin umat Islam. Mereka memimpin umat Islam. Jadi kalau kita jalankan tanggungjawab pada para ulama, apa dia tanggungjawab tersebut? Tanggungjawab tersebut ialah apa yang mereka nasihati umat Islam, nasihati kita, maka kita ikut apa yang mereka nasihatkan. Para ulama yang mengajar, mereka menerangkan pada kita, kan? Mereka terangkan pada kita tentang agama, maka kita mengikuti ajaran mereka. Kan? Kadang-kadang inilah tanggungjawab para ulama. Kadang ada perkara salah. Kan? Perkara salah, kadang-kadang tak ada siapa nak terangkan. Tapi kadang ada ulama yang terangkan, maka kita ikut apa yang diterangkan oleh mereka. Ini juga menjalankan tanggungjawab terhadap antara makna dia iaitu para ulama di dalam kalangan orang Islam. Baik, dan juga mengasihi mereka. Makna sayang kepada para ulama-ulama tersebut. Okey, yang seterusnya iaitu wa'ammatihim. Wa'ammatihim ialah orang-orang awam mereka. Okey, orang awam mereka. Orang awam mereka ni apa dia? Tanggungjawab pada orang awam. Tanggungjawab pada orang awam ialah kita sentiasa mengasihi orang awam. Sayang kepada mereka. Kenapa? Mereka ini juga umat Nabi Muhammad SAW. Mengasihi mereka. Dan juga menjalankan amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar terhadap mereka. Sentiasa. Iaitu menjalankan dakwah terhadap mereka. Amar bil ma'ruf nahi anil munkar itu ialah dakwah. Menjalankan dakwah ni. Sentiasa menasihati mereka. Kalau mereka salah, betulkan mereka. Bantu mereka. Betul-betul. Dan juga mempunyai sifat ambil berat mengenai mereka. Tanggungjawab terhadap orang awam, ambil berat terhadap mereka. Ambil berat. Mana bukan kita kata bahawa biar lantak kau lah. Apa kau buat lantak. Terutama tanggungjawab ini begitu berat terhadap orang-orang yang berilmu. Orang awam secara umum kita boleh katakan orang yang tidak berilmu. Orang biasa. Tapi
ada di kalangan mereka itu, iaitu di kalangan umat Islam, para ulama. Para ulama mempunyai tanggungjawab yang lebih besar berbanding orang biasa terhadap orang awam mereka. Apa dia? Para ulama tidak boleh bersenang lenang apabila melihat keadaan orang awam yang tak semayang, yang melakukan maksiat, yang na'udzubillah berzina atau melakukan apa-apa perkara yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Para ulama tidak boleh senang dengan keadaan mereka itu. Maknanya kena pertama mengasihani mereka. Dan juga apa dia, para ulama kena ada perasaan untuk usaha untuk memperbaiki mereka. Sedaya mampu mereka. Dia bukan kan kita kadang-kadang na'udzubillah, kita dalam keadaan kesibukan kita pun, maksudnya ustaz-ustaz, para ulama, walaupun mereka sibuk mungkin dengan mengajar di sana sini, mereka ada menulis kitab, tetapi juga perlu jenguk-jenguk keadaan orang-orang awam yang biasa. Dan kena kesian pada mereka. Kan? Bagaimana dengan solat mereka, bagaimana dengan tutup aurat mereka, dan kena ada kerisauan terhadap perkara tersebut. Ini adalah tanggungjawab kita terhadap orang awam. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, Masya Allah, hadis ni ialah satu hadis yang sangat lengkap kalau kita lihat dalam konteks kehidupan kita 24 jam. 24 jam kita tengok. Kalau kita perhati balik, Nabi SAW beritahu apa? Agama itu ialah menjalankan tanggungjawab. Maka ditanya kepada siapa wahai Rasulullah nak jalankan tanggungjawab? Baginda SAW bersabda, pertama jalankan tanggungjawab pada Allah. Jalankan tanggungjawab terhadap Al-Quran. Jalankan tanggungjawab pada Rasulullah SAW. Jalankan tanggungjawab kepada pemimpin orang Islam dan kemudian kepada orang awam Islam. 5. Satu orang yang bila jalankan tanggungjawab ini semua, maka dia akan menjadi orang beragama yang sempurna, Muslim sempurna. Bila dia menunaikan tanggungjawab pada mereka ini semua. Allah, Al-Quran, Rasulullah, kemudian orang atas, lepas tu orang bawah. Maka dia akan menjadi orang yang, dia akan menjadi orang yang sempurna Islamnya. Masya Allah. Hadis ni ialah hadis yang mana seolah jami' ma'ani. Dan para ulama ada sebutkan, Nabi SAW ialah seorang yang dikurniakan jawami'ul kalim. Dan dekat awal kitab ni pun ada sebutkan, iaitu Nabi SAW diutuskan membawa jawami'ul kalim. Baginda pun ada beritahu dalam hadis, utitu jawami'al kalim. Aku dianugerahkan jawami'ul kalim. Apa dia jawami'ul kalim? Iaitu ucapan-ucapan yang ringkas tetapi maknanya luas dan merangkumi perkara yang hendak disampaikan. Ucapan baginda ni apa dia? Ringkas. Tetapi begitu luas makna dia dan merangkumi perkara yang baginda SAW nak sampaikan. Dan para ulama sebutkan di antara ucapan baginda yang merupakan di antara jawami'ul kalim ialah hadis ni. Apa dia? 2 kalimah. Hadis ni 2 kalimah. Hadis ni lah antara yang begitu hebat ucapan baginda SAW. Hanya 2 kalimah. Apa dia tuan-tuan? Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. 2 kalimah. Ad-dinun nasihah. Agama ialah menunaikan tanggungjawab. Ad-dinun nasihah. Itulah agama. Atau boleh juga terjemah dengan agama menjalankan komitmen. Agama itu ialah tulus setia kepada apa yang disebutkan tadi. Atau agama, kalau sini terjemah, agama inginkan kebaikan kepada pihak yang dinasihati. Ini pun boleh juga. Inginkan kebaikan kepada pihak yang dinasihati ini juga ada disebutkan dalam syarah hadis. Iaitu disebutkan iradatul khair lil mansuhi lahu. Jadi ini antara ucapan Nabi SAW yang merupakan jawami'ul kalim. Baik. Hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-8 iaitu tajuknya kehormatan darah dan harta dengan Islam. Kehormatan darah dan harta dengan adanya Islam. Baik. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala rawahu Bukhari wa Muslim. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku iaitu Rasulullah, aku telah diperintahkan untuk membalas peperangan dengan manusia yang melakukan peperangan. Masya Allah, terjemah kat sini ialah terjemahan yang terus membawa kepada mafhum, terus membawa kepada murad kehendak hadis ini. Aku telah diperintahkan untuk membalas peperangan dengan manusia yang melakukan peperangan. Sehinggalah mereka menyaksikan bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Ta'ala dan mereka mendirikan solat serta mereka mengeluarkan zakat. Apabila mereka telah melakukan yang demikian itu, maka terpeliharalah darah dan harta mereka daripadaku, melainkan dengan hak, iaitu melainkan dengan kebenaran, melainkan dengan hak yang dibenarkan dalam Islam. Itu maksudnya, melainkan dengan hak kebenaran Islam, dan perhitungan ke atas mereka adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hadis ni riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kita pun dah baca mengenai beliau. Sebelum ini hadis yang ketiga tu kita dah cerita mengenai beliau. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan, okey begini. Kalau kita tengok dalam hadis tu, dalam lafaz Arabnya, kalau kita kembali pada lafaz Arab, umirtu an uqatilan nas. Umirtu an uqatilan nas. Dalam hadis ni, dalam konteks hadis ni, ada dua perkara yang nak ditekankan. Yang pada maksud saya pada permulaan. Ada perkara lain tetapi yang pada permulaan ni umirtu an uqatilan nas, sampai situ. Umirtu an uqatilan nas. Yang kita nak fokuskan tu pada situ tu, dua kat situ. Umirtu an uqatilan nas. Okay. Itu kat situ ada dua perkara yang paling utama nak ditekan. Umirtu terjemah dia apa? Aku telah diperintahkan. Umirtu, aku telah diperintahkan. Okey, pertama, aku tu siapa? Aku tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umirtu an uqatilan nas. Aku telah diperintahkan. Itu pertama. An uqatilan nas, aku diperintahkan untuk uqatilan nas. Uqatilan nas kalau kita terjemahkan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Aku diperintahkan untuk memerangi, uqatil. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama nak diterangkan, hadis ni baginda sebutkan tentang diri baginda. Aku. Bukan kita semua. Bukan orang awam biasa. Baginda bagi tahu aku. Bukan orang awam sekian, bukan. Jadi baginda kata aku, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila baginda kata aku, iaitu baginda ialah pemimpin orang Islam. Baginda ialah pemimpin orang Islam dalam berjihad. Kalau baginda tak pimpin dalam jihad tu, baginda akan hantar lantik orang. Tapi maknanya daripada pelantikan tu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna aku di sini ialah baginda yang merupakan pemimpin orang Islam. Maka termasuklah hadis ni ialah pemimpin orang Islam. Bukan orang awam sebarangan. Bukan mana-mana kumpulan. Tetapi yang dimaksudkan ialah pemimpin orang Islam yang ketua kepada mereka semua, yang pertama sekali ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Pemimpin orang Islam. Dan baginda beritahu, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kat sini kita perhalusi lafaz uqatil. Uqatil daripada bab mufa'alah.
Bab mufa'alah ini ialah qatala, kalau kita tengok, kalau orang mengaji dalam saraf, qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan. Wa qital. Masdar dia muqatalah dan qital. Okey, qital. Qital kan, qital, qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan fahuwa muqatilun. Qital kalau terjemah dia iaitu berperang, memerangi, berperang. Maksudnya ada dua pihak. Orang yang lawan dan kemudian kita lawan mereka. Mungkin dia mula, mungkin kita mula. Tapi maknanya kita berperang dengan mereka. Dia ialah daripada dua pihak. Maknanya ni. Okey, satu lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala ialah qatala yaqtulu qatlan. Bunuh. Hadis ni Nabi tak kata umirtu an aqtula annas. Aku diperintahkan untuk bunuh. Bukan. Nabi tak kata macam tu. Nabi kata aku diperintahkan untuk uqatil, memerangi manusia. Aku diperintahkan untuk memerangi, bukan aku diperintahkan untuk bunuh. Kerana apa? Antara memerangi, qital dan qatal iaitu bunuh ialah perbezaan yang sangat besar dalam Islam. Kalau bunuh, makna kita boleh datang, orang yang bersendirian datang dia boleh bunuh orang. Itu bunuh. Tapi kalau berperang ini ialah dia ada syarat-syarat di dalam Islam. Dan antara syarat di dalam Islam iaitu untuk berperang ialah syarat dia itu ialah dijalankan oleh pemimpin orang Islam. Itu kembali pada tadi baginda tu, umir tu. Jadi baginda SAW sebagai pemimpin orang Islam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan qital, untuk berperang dengan golongan manusia yang mereka itu tak mahu, yang mereka itu tidak mahu menerima syahadah la ilaha illallah. Tak mahu terima. Mereka menghalang daripada Islam tertegak. Maka mereka itu diperangi oleh pemimpin Islam, iaitu Rasulullah SAW. Tapi bila kita kata perang, maka dia ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat perang ialah bukan boleh terus bunuh. Perang ini mesti dulu sampaikan dulu berkenaan dengan syariat Islam. Maknanya kalau kita kata cara pertama iaitu sampaikan dulu dakwah. Kalau mereka tak mau terima, maka barulah jizyah. Kalau itu tak mau terima, maka barulah seterusnya ialah perangi mereka. Barulah waktu itu akan datang kepada boleh mereka itu dibunuh, diperangi. Jadi baginda SAW sebutkan dalam hadis ini ialah satu lafaz yang sangat halus. Aku diperintahkan untuk perangi manusia, iaitu apa dia? Perangi mereka itu dengan syarat-syaratnya. Bukan orang persoalan boleh bunuh orang lain. Tidak. Okey, jadi kalau kat sini terjemahkan aku diperintahkan untuk membalas peperangan dengan manusia. Iaitu apa dia? Bila Nabi SAW baginda menyebarkan Islam dengan berjihad, ada pihak yang mana mereka menghalang daripada tersebarnya Islam, maka sebagai pembalasan terhadap halangan mereka itu, maka akan berlakulah qital. Berlakulah peperangan. Jadi apakah tujuan daripada dilakukan peperangan itu? Ialah supaya mereka menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad Rasulullah SAW. Maksudnya itu asas Islam yang paling utama, iaitu syahadah la ilaha illallah dan juga kemudian syahadah Muhammadur Rasulullah. Seterusnya ialah itu asas Islam. Syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni asas Islam, tonggak Islam. Seterusnya juga mereka menerima syiar Islam. Apa ni syiar Islam? Iaitu solat. Solat, iaitu ni syiar berbentuk ibadat badan. Dan seterusnya juga ialah di antara syiar Islam iaitu pada harta ialah menunaikan zakat. Zakat ni pun antara perkara yang mana bila iaitu orang yang senang membantu orang susah dengan hartanya. Ini juga sebenarnya syiar, bantu orang. Jadi bila mereka menerima semua itu, syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka bersedia untuk mendirikan solat berjemaah dan juga mereka menunaikan zakat. Harta mereka kalau ada lebih maka diberikan kepada orang miskin. Maka bila bagi mereka lakukan itu, Nabi SAW beritahu bahawa mereka telah menyelamatkan. Mereka melakukan demikian itu, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka daripada bau. Maksudnya
Bila mereka dah lakukan demikian, maka mereka itu ialah merupakan orang Islam. Bila mereka merupakan orang Islam, maka mereka tak boleh dibunuh. Kehormatan mereka tak boleh diganggu. Harta mereka tak boleh diganggu. Mereka tak boleh diperangi. Kerana apa? Kerana dalam keadaan ini mereka telah menerima Islam dan mereka telah menerima untuk melakukan syiar Islam, menegakkan syiar Islam. Maka mereka tak boleh diganggu. Kecuali kalau mereka melanggar perkara yang merupakan perlu dijaga dalam Islam. Kalau mereka melanggar perkara tersebut, maka barulah mereka boleh dilakukan tindakan. Apa dia? Contoh kata satu orang Islam, dia bunuh orang Islam lain, maka dia boleh diambil tindakan terhadap dia dengan diqisas. Atau satu orang Islam, satu orang Islam, dia dia mengerampas satu orang lain, maka boleh dikenakan tindakan bagi dia. Dia ditangkap, diambil balik harta tu, kena dikenakan hukuman ta'zir. Ataupun dia curi harta orang lain, maka juga boleh dikenakan tindakan terhadap dia. Hukuman had, kalau kata sampai cukup syaratnya, maka dikenakan tindakan terhadap dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ni, apa poin dalam hadis ni? Ialah nak disampaikan bahawa orang yang menjalankan tanggungjawab untuk menegakkan Islam dengan cara qital peperangan ialah bila ada dia pemimpin Islam. Daripada pemimpin, bukan individu pandai-pandai nak perangi orang. Yang kedua ialah dalam hadis ni bagi tahu bahawa qital itu ada syaratnya dan ada tujuannya. Ada objektifnya. Qital ialah untuk menegakkan Islam, tetapi dijalankan oleh pemimpin, bukan dijalankan oleh individu atau kumpulan tertentu. Dan pandai-pandai tak boleh. Dan juga bila orang dah terima, orang ucapkan syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan bila dia solat, tunaikan zakat, ataupun dia paling kurang tu dia syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan tunaikan solat, maka orang itu dah dikira Islam. Orang yang dah dikira Islam, maka wajib dipelihara darahnya. Wajib dipelihara hartanya, tak boleh diganggu hartanya. Kecuali kalau dia ganggu darah orang lain, atau dia lukai orang lain, dia bunuh orang lain, ataupun dia rampas satu orang lain, waktu tu barulah dikenakan tindakan terhadap dia. Tapi siapa yang boleh ambil tindakan terhadap dia? Kembali pada hadis tadi, iaitu juga pemerintah. Sebab itu kalau satu orang, dia bunuh orang Islam lain. Adakah boleh pandai-pandai satu orang Islam datang pergi bunuh dia? Tak boleh. Mungkin bantu untuk tangkap dia boleh. Tangkap dia. Tapi serahkan kepada pemerintah. Pemerintah yang jalankan hukuman terhadap dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau kita baca dalam bab jinayat dalam Islam, dalam bab jinayat, hukuman qisas mana boleh dijalankan oleh orang sembarangan? Pemerintah jalankan. Ataupun orang yang diizinkan oleh pemerintah untuk jalankan tindakan, barulah boleh. Dia tak boleh pandai orang datang ada pistol, datang tembak orang. Kan, sekarang ni ada satu kumpulan yang dikenali dengan nama, kan, mereka mengatakan bahawa mereka nak tegakkan daulah Islamiah, nak tegakkan kerajaan Islam. Maka mereka pun angkat senjata, tetapi hakikatnya, dan mereka juga berdalilkan hadis ni. Mereka kata ini dalil hadis dia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, mereka terlupa dekat awal sekali hadis ni, Nabi bagi tahu bahawa aku, bukan mereka. Bila aku makna pemimpin orang Islam. Dan Nabi sebutkan bukan aqtula, umirtu an aqtula. Baginda sebutkan ialah umirtu an uqatila. Qital. Dan qital adalah ada syarat dia. Dan kemudian baginda sebutkan lagi bahawa bila mereka dah syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak boleh ganggu mereka. Kan, iqamatus salat tu sebagai penyempurna. Jadi mereka, kumpulan tersebut yang mana mereka nak mendirikan kerajaan Islam, mereka mengkafirkan orang Islam. Orang yang ucapkan syahadah pun dibunuh. Kafirkan orang Islam. Bahkan termasuk mereka mengebom, menangkap, membunuh, menyembelih orang yang mana mengucapkan syahadah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Bahkan orang tu solat. Hanya semata-mata orang-orang itu tak menyokong perjuangan mereka. Ini adalah satu gerakan yang sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Tetapi ialah daripada mana timbulnya? Antara sebab timbulnya ialah kerana salah faham terhadap hadis ni. Hadis ni tak diperhalusi betul-betul. Kerana kalau kita lihat antara doktrin mereka
dalil kepada doktrin mereka ialah juga hadis ni. Tetapi sebenarnya bila tak difahami betul-betul dan tak membaca syarahan para ulama muktabar dalam huraian satu hadis, maka boleh menyebabkan tergelincir. Sebab itu nak faham hadis bukan hanya setakat boleh faham Arab. Boleh faham Arab, nak faham hadis. Kalau macam tu, orang Arab senanglah faham hadis. Tapi kadang-kadang kita tengok orang Arab sendiri pun tanpa merendahkan mereka. Tapi kadang-kadang orang Arab sendiri pun dalam memahami hadis, bahkan Al-Quran juga jauh tergelincir kadang-kadang. Orang yang bukan Arab maka lebih baik lagi. Tetapi apa keadaan pun ialah Al-Quran dan hadis tidak boleh difahami secara literal dan ikut kepala otak sendiri, maka akan menyebabkan berlakunya penyelewengan yang sangat jauh. Jadi hadis ni ialah nak menerangkan bahawa bila orang Islam itu, mereka itu dah ucapkan syahadah Allah Muhammad Rasulullah dan mereka dah dirikan solat, tunaikan zakat, mereka Islam, maka mereka tidak boleh lagi diganggu. Tapi kalau mereka mereka melakukan satu kesalahan yang melibatkan darah atau harta, yang mengambil tindakan terhadap mereka ialah pemerintah, bukan orang perseorangan. Itu antara perkara yang sangat-sangat penting. Baik, hadis yang seterusnya, hadis yang ke-9, taat dan tak menyusahkan urusan agama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi faf'alu. Dalam ada nuskah lain sebutkan fa'tu. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. Allahu Akbar. Daripada Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, wafat tahun 59 Hijrah. Jadi tarikh kewafatan beliau ni ada ikhtilaf lah. Ada kata 58 Hijrah, ada kata 59 Hijrah. Ni tarikh ni ada ikhtilaf, tarikh kewafatan beliau. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sahaja yang telah aku larang kamu daripada melakukannya, maka jauhilah perkara tersebut. Dan apa yang aku telah perintahkan kamu untuk melakukannya, maka datangkanlah, ataupun dan apa yang telah aku perintahkan kamu untuk melakukannya, maka lakukanlah atau datangkanlah perkara tersebut. Makna tunaikanlah perkara tersebut sedaya upaya yang kamu mampu. Maka sesungguhnya sikap atau perangai yang telah memusnahkan umat-umat sebelum kamu adalah banyaknya pertanyaan ingkar mereka, banyaknya pertanyaan iaitu keingkaran mereka serta pertelingkahan mereka terhadap para nabi mereka. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Allahu Akbar. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu. Ini semua kita pernah dengar nama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni kunyah beliau ni Abu Hurairah. Kalau kita terjemah bapa kucing, bapa kepada kucing. Ini panggilan ini, kunyah ini diberi sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Dan waktu tu beliau bawa kucing letak dalam beliau punya lengan baju. Nabi panggil beliau dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala. Abu Hurairah. Nama beliau ni Abdurrahman bin Sakhr. Cuma nama beliau ni ikhtilaf lah. Banyak sampaikan lebih kurang 30 ikhtilaf. Mengenai apakah nama sebenar beliau. Ini Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab beliau yang lain, nama Tahdhibul Asma' wal Lughat. Beliau ada sebutkan ikhtilaf tentang nama, para ulama sebutkan apakah nama sebenar Sayyidina Abu Hurairah. Tapi menurut Imam Nawawi yang paling rajihnya ialah nama beliau Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu. Beliau ni daripada kabilah Daus. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu masuk Islam tahun 7 Hijrah. Beliau datang jumpa Nabi selepas peperangan Khaybar tahun 7 Hijrah tu beliau masuk Islam. Jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan beliau ini ialah, para ulama kata beliau ini ialah imamul muhaddithin. Ketua kepada segala ulama hadis. Kenapa? Kerana orang yang mula-mula meriwayatkan hadis dari Nabi mestilah sahabat. Kan? Orang yang sebab apa? Kita ni dapat tahu hadis daripada sahabat. Nabi sampaikan, tapi pengantara yang pertama sampai hadis kepada kita ialah sahabat. Jadi perawi hadis yang pertama mesti sahabat. Mesti sahabat ada. Kan? Cerita pasal Nabi ni semua mesti sahabat yang cerita kepada kita. Dan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang sampaikan hadis kepada kita, melaluinya ialah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini ialah merupakan para ulama kata imamul muhaddithin, imam para ulama hadis. Semua para ulama hadis kembali pada beliau. Hadis riwayat beliau paling banyaklah berbanding sahabat yang lain, berbanding sahabat dan sahabiah yang lain, iaitu hadis riwayat beliau ialah sebanyak 5,374 hadis. 5,374. 5,374 hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Ini semua mana para ulama kumpulkan, ada disebutkan oleh Hafiz Ibn Hajar dan juga ulama lain tentang bilangan hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Okey, jadi beliau meninggal ni ada khilaf, ada kata tahun 58 Hijrah ataupun tahun 59 Hijrah, dikemumikan di Baqi'. Beliau dikemumikan di Baqi'. Jadi beliau berkata bahawa aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa saja aku larang kamu daripada melakukannya, maka hindarilah kamu daripada perkara tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam Islam ni syariat dia ada dua. Dia semua ada dua. Yelah, sebenarnya ada satu lagi, tapi secara umum lah kalau kita kecilkan, dalam Islam ni syariat ni dia ada dua. Satu larangan, satu perintah. Satu amar, satu nahi. Amar ialah perintah, ma'murat, perkara yang diperintahkan, amar. Satu lagi ialah nahi, larangan, manhiyat, perkara yang dilarang. Jadi antara dua ini, perkara yang diperintahkan dengan perkara yang dilarang, antara dua ini, mana yang betul-betul perlu diambil berat? Okey, dua-dua kena ambil berat. Dua-dua kena ambil berat. Itu semua tahu. Perintah dan larangan dua-dua kena ambil berat. Tetapi untuk menjadi Muslim yang selamat akidah dan juga amalannya, yang perlu sebenarnya betul-betul diambil berat ialah sebenarnya larangan. Manhiyat. Larangan. Bukan kata perintah tak kena buat. Bukan. Perintah pun kena buat. Tetapi yang betul-betul perlu diambil berat ialah larangan. Sebab tu dalam hadis ni disebutkan dulu, larangan dulu. Apa dia Nabi SAW sebutkan? Apa yang aku larang, Nabi sebutkan terus kena tinggal. Larangan kena jauhi. Maknanya kalau katalah larangan tu katalah 10 itu kena tinggalkan. Larangan memang kena terus tinggalkan. Bila satu perkara itu dilarang, maka tinggalkan. Larangan tak boleh buat. Larangan memang kena terus tinggalkan. Tapi bila kita tengok pada perintah ni ada keringanan. Tapi keringanan tu ada dia punya, orang kata tahap ni lah. Tengok, kalau larangan kena tinggal, tak boleh buat. Tapi bila Nabi kata apa yang aku perintahkan, lakukanlah sejauh mana yang kamu mampu. Tengok, larangan kena tinggalkan dan perintah ialah kenapa? Perintah itu ialah kena buat sejauh mana yang mampu. Nabi kata buat sejauh mana yang mampu. Sebab tu di sini apa dia? Datanglah kaedah daf'ul madarrah muqaddam ala jalbil masalih. Secara umum larangan itu ialah daripada dia untuk tolak mudarat. Dan dan satu lagi ialah perintah ialah apa? Dengan dia tu untuk ambil manfaat. Maka kala tu para ulama sebutkan secara umum lah kaedah daf'ul madarrah, menolak mudarat ialah lebih didahulukan daripada mendapatkan maslahah. Kenapa? Kerana perintah itu ialah kita akan dapat manfaat. Tetapi kalau manfaat itu sikit sekalipun, tetapi kalau ada mudarat, maka mudarat lebih utama untuk ditinggalkan, dijauhkan mudarat tersebut. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam perintah, tunaikan sejauh mana mampu. Mana ada keringanan pada perintah. Tetapi bukanlah kita suka-suka, pandai-pandai. Tapi keringanan itu bagaimana? Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, dia begini. Sebagai contoh, Allah perintahkan kepada kita solat. Solat. Okey, solat kena buat tak? Apa keadaan pun kena buat solat. Solat kena buat. Tapi sebagai contoh, satu orang sakit, memang tak mampu langsung nak berdiri, maka boleh lagi solat duduk.
diri pun tak mampu, maka boleh lagi solat baring. Duduk baring dengan menghadap ke arah kiblat. Kan kepala tu ditinggikan sikit, kaki menghadap ke arah kiblat, kepala ditinggikan sikit. Kalau itu pun tak mampu, maka maka dia solat dengan mata, ataupun dengan mana yang anggota boleh gerakkan, atau mata. Yang kalau itu semua tak mampu, hati kena start solat. Kan? Itu disebutkan dalam kitab fiqh. Apa lagi? Satu orang solat kena menghadap ke arah kiblat. Ini terbaik. Tapi kalau ada keadaan, contoh macam dalam kecamuk perang, maka solat dibenarkan tidak menghadap ke arah kiblat. Ataupun ketika khauf, dengan takut. Ataupun ketika dalam permusafiran, tapi untuk solat sunat. Ada keringanan. Jadi perintah itu ialah apa keadaan pun kena buat, tetapi kalaulah tak mampu untuk dilakukan dengan cara yang sempurna, maka masih ada kelonggaran untuk dilakukan dengan keadaan yang kurang daripada cara yang sempurna. Tapi bukan terus ditinggalkan. Jangan salah faham. Contoh solat terus tinggal, itu tak boleh. Dan juga perintah-perintah yang lain. Tetapi yang paling penting ialah larangan kena ditinggalkan terus. Tetapi perintah ialah perlu dilakukan dengan sejauh mana kita mampu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, di antara juga tanggungjawab para ustaz, para ulama. Perkara-perkara yang kadang menjadi larangan Allah Ta'ala ni kadang kena juga disampaikan kepada para ulama, kepada orang awam. Kena sampaikan kepada orang awam larangan ni. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahawa perkara itu yang salah. Kena sampaikan. Contoh kita sampaikan, solat wajib buat, ni kena wajib buat, zakat wajib buat. Tapi larangan Allah juga kena selalu sampaikan. Riba haram, mencuri, kan, minum arak dan sekian-sekian perkara, atau apa perkara yang haram, yang larangan juga kena selalu disampaikan kepada orang awam. Kerana apa? Kerana tahu saja perintah tapi tak tahu larangan. Na'udzubillah, kadang orang melakukan perkara yang haram. Ada orang yang mana dia solat, tapi dalam masa yang sama dia berniaga riba. Dan ini akan menghapuskan pahala solat itu. Na'udzubillah. Bila makan harta haram menyebabkan doa dia pun lepas solat atau dalam solat Allah tak terima. Jadi kali itu meninggalkan larangan adalah lebih utama daripada melakukan perintah. Kerana juga salah satu sebab dia, bila larangan tak diambil berat, dilakukan, maka dengan sebab dia melakukan larangan itu, menyebabkan amalan kebaikannya jadi binasa. Kemudian Nabi SAW sebutkan lagi, antara perkara yang memusnahkan umat-umat sebelum kamu, terutamanya Bani Israel, ialah mereka ini banyak bertanya. Tapi lepas tu apa dia? Waqtilafum ala anbiya'ihim. Ikhtilaf ala anbiya'. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, waqtilafum ala anbiya'ihim, istilah dalam bahasa Arab, ikhtilaf dengan silah ala. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim dalam bahasa Arab. Orang yang terdahulu mereka ikhtilaf ala. Ikhtilafah dengan sila ala memberi makna mereka menentang para nabi mereka. Kat sini terjemahkan dengan mereka bertelingkah. Pertelingkahan mereka terhadap para nabi mereka. Atau boleh juga diterjemah sini dari segi silahnya, ikhtilafum ala, huruf jar di situ, ikhtilafah dengan sila ala memberi makna mereka menentang para nabi mereka. Iaitu apa dia? Antara perkara yang menyebabkan orang dulu binasa ialah mereka banyak bertanya. Tapi bila mereka disuruh buat, mereka tak buat apa yang diperintahkan kepada mereka. Maknanya mereka menentang ajaran Nabi mereka. Ini kita tahu. Antara kisah yang paling masyhur ada Baqarah lah, surah Baqarah. Kan surah Baqarah. Surah Al-Baqarah. Ini kisah yang paling masyhur lah. Iaitu siapa? Bani Israel. Tanya kepada Nabi Musa AS kan, iaitu berlaku satu masalah kan, ada orang yang terbunuh, maka mereka tanya macam nak selesaikan kes ni. Nabi Musa AS kata sembelih lembu, Allah beritahu supaya sembelih lembu, tapi mereka telah tanya macam-macam. Dan akhir sekali bila mereka tanya, Allah pun susahkan lagi, tanya lagi, Allah susahkan lagi. Tapi sebenarnya tujuan mereka bertanya ialah kerana tak nak buat. Lepas tu akhirnya mereka nak cuba lari. Tapi bila dah diperintahkan, tak nak mereka kena buat perkara tersebut. Jadi pertanyaan mereka itu ialah kerana tidak mahu beramal.
Jadi lepas tu mereka menentang para nabi mereka. Jadi antara perkara yang mana menyebabkan orang dulu binasa ialah mereka banyak bertanya dan kemudian bila diberitahu tak nak beramal dengan apa yang disampaikan. Dengan apa yang disampaikan oleh para nabi mereka. Maka apa Nabi SAW nak bagi tahu? Iaitu bila kamu dah tahu perintah Allah, maka buat. Dan bila kamu dah tahu larangan Allah, maka tinggalkan. Larangan tinggalkan betul-betul. Dan perintah mana yang kamu semua yang mungkin kamu lakukan, maka kamu lakukan perintah tersebut. Dan kemudian jangan kamu pura-pura bertanya sana sini, tanya tu, tanya ni, dengan tujuan untuk mengelakkan diri kamu daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kadang berlaku. Zaman kita sampai sekarang berlaku daripada hadis ni. Apa dia kadang ada orang dia tahu dah perkara tu haram. Tapi dia cari jalan jumpa dengan ustaz tu. Ustaz boleh tak? Ustaz kata tak boleh. Oh tak puas hati lagi. Cari ustaz B. Boleh tak ustaz? Ustaz tu kata pun tak boleh. Ni haram. Tanya lagi ustaz C. Pun tak boleh juga. Tanya ustaz D. Ustaz D tu buat perkara yang sama dengan dia buat. Contoh kata satu perniagaan. Ustaz D pun buat. Oh kalau dia buat. Dia pun tanya apa hukum ustaz? Ustaz tu boleh. Saya pun niaga benda sama. Oh dia kata ustaz ni bagus. Punyalah banyak ustaz yang bagi tahu, ustaz pertama, ustaz kedua, ustaz ketiga. Satu orang ustaz yang dia tanya, yang mana ustaz itu mesti terlibat dengan perkara tersebut. Memanglah ustaz kata boleh dia buat. Tapi berlambak lagi para ulama lain yang kata haram. Maka dia tak nak tinggalkan. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makna tanggungjawab kita dalam syariat ialah larangan tinggalkan dan perintah Allah Taala tu kita seboleh mungkin tunaikan dan jangan kita auta. Poin dalam hadis ni ialah jangan kita nak auta dalam agama. Kita nak auta untuk elakkan diri kita daripada mengamalkan syariat agama. Elakkan daripada tatabbu'ur rukhas. Mencari ni di sini dalam hadis tu juga iaitu apa dia? Satu iaitu kita dapat ambil malameh ni maksudnya kita tempias pada hadis ni iaitu apa dia? Kita jangan mencari tatabbu'ur rukhas. Tatabbu'ur rukhas iaitu kita mencari-cari perkara yang ringan dalam agama kerana dia akan boleh menyebabkan satu orang terkeluar daripada agama. Tatabbu'ur rukhas, cari perkara yang ringan. Akan menyebabkan silap-silap orang tu akan akhirnya akan terkeluar daripada agama. Hadis ni juga sebenarnya ada kaitan dengan hadis yang nombor 5 yang kita baca pasal apa dia menjauhi perkara syubhat yang sebelum ini yang pernah kita baca. Baik, sampai itu saja. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup hadis ni, saya nak sampaikan juga dia bertanya ni bukanlah salah. Bila kita ada persoalan, silakan tanya. Boleh tanya. Tetapi tanyalah perkara yang bermanfaat untuk kita. Yang memang ada benda itu ada manfaat faedah bagi kita. Bukan sibuk tanya pada masalah yang mana kan tak ada kaitan dengan kita. Tanyalah perkara yang memberi manfaat untuk kita. Iaitu memberi manfaat untuk akhirat. Tak perlu sibuk tanya untuk perkara yang tak ada kaitan dengan kita. Maka pertanyaan itu yang mana memberi faedah. Maknanya contoh kata kita dalam amal, ada timbul satu masalah. Kita tanya, silakan tanya. Banyak tanya pun tak apa. Memang kita tak tahu. Tetapi tanya itu ialah untuk beramal. Bukan tanya untuk nak jauhkan diri daripada amal. Maknanya tanya untuk beramal. Dan memang tanya itu perkara yang mana memberi faedah untuk kita. Kita perlukan perkara itu, maka tanya. Tapi kalau perkara itu tak ada faedah untuk kita dan tak ada kaitan dengan kita pun dan kita bukan tanya untuk beramal pun, maka tak perlu tanya. Kadang ada pertanyaan yang kadang tak ada faedah. Bukan tak boleh tanya, tapi tak ada faedah. Tak ada faedah. Kadang-kadang orang tanya kan, apa antara contoh pertanyaan yang macam tak perlu tanya pun. Ni apa contohnya? Tu Malaikat Jibril ni dulu hantar wahyu pada Nabi Musa. Nabi-nabi, para nabi. Sekarang para nabi dah wafat, Malaikat Jibril buat apa? Kan? Malaikat Jibril sekarang buat apa? Ni pertanyaan ni kau nak sibuk buat apa? Apa kau nak sibuk dengan Malaikat Jibril buat apa? Kan? Walaupun ada jawapannya, tetapi dia tanyalah soalan yang berfaedah untuk kamu. Bukan tanya soalan-soalan tak ada faedah. Sekarang ni orang awam disibukkan dengan pertanyaan yang tak ada kaitan dengan dia. Dia baca dekat Facebook, dia baca kat WhatsApp, kadang tak ada kaitan dengan dia langsung. Orang berlaku kat orang tu, berlaku kat orang tu. Tapi pun dia sibuk nak bertanya. Apa hukum kan? Sibuk nak bincangkan. Tapi tugas para ulama, kalau ada perkara yang berlaku pada orang awam, mereka kena tahu hukum dia. Tapi itu tugas para orang awam, para ulama. Tapi untuk orang awam, tak semestinya setiap perkara mereka boleh tahu. Perlu tahu. Dan sibuk nak bertanya soalan yang tak ada faedah langsung, tak ada berkaitan dengan diri mereka, maka tak perlu untuk mereka
tanya, ini akan buang masa mereka, sibukkan dengan perkara yang lebih faedah untuk kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Okay, baik, sampai itu saja. Wallahu a'lam, sampai itu saja. Semoga hadis yang kita baca tadi kita dapat ambil iktibar dan manfaat sebab-banyaknya. Dan semoga Allah terangi hati kita dengan hadis Rasulullah SAW, dan diminta juga seboleh mungkin supaya terutamanya para pelajar untuk hafal semua hadis Nabi SAW. Wallah. Baik, saya serahkan majlis kepada pengerusi majlis, saudara Luqman. Alhamdulillah, syukran jazilan kepada Maulana kita di atas pencerahan berkaitan dengan 40 hadis Imam An-Nawawi. Alhamdulillah, terima kasih kepada penonton yang setia mendengar di FB Live Pusat Islam. InsyaAllah kita tangguhkan dahulu majlis pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr.